Assalamualaikum, nama saya Maria Supriyanti Bazlan. Hari ini kumpulan saya akan membentangkan berkaitan statistik di bawah tajuk mengenal pasti tahap pengetahuan berkaitan dengan kemurungan dalam kalangan pelajar IPTS. Okay. Ini adalah ahli kumpulan saya, terdiri daripada 7 orang. Okay, seterusnya ialah pengenalan kajian. Okay. WHO mengklasifikasikan kemurungan sebagai gangguan mental yang paling tinggi yang berlaku dan sedang melanda di kebanyakan negara di dunia. Okey, untuk kajian WHO pada tahun 2017, ia telah mencatatkan dari segi yang pertama, jantina, iaitu wanita sebanyak 5.1%, manakala lelaki sebanyak 3.6%. Yang kedua, dari segi umur, kemurungan ni, kelaziman kemurungan telah melanda di dewasa tua, iaitu dari kalangan umur 55 tahun hingga 74 tahun. Bagi wanita sebanyak 7.5% dan bagi lelaki ialah sebanyak 5.5%. Okey, untuk dari segi yang ketiga iaitu penduduk rantau, Asia Tenggara telah mencatat yang paling tertinggilah iaitu 27%, seterusnya Afrika sebanyak 9%, Timur Mediterranean sebanyak 16%, Eropah sebanyak 12%, Amerika sebanyak 15% dan Barat Pasifik sebanyak 21%. Di Malaysia, hampir setengah juta penduduk mengalami masalah kemurungan berdasarkan statistik pada 2019. Menurut kajian daripada Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2015, kelaziman individu 16 tahun ke atas menghadapi gangguan mental adalah sebanyak 29.2%. Okay, di Malaysia, kategori jantina, wanita adalah sebanyak 30.8%, lebih tinggi dari lelaki iaitu 27.6%. Yang kedua, berdasarkan status perkahwinan, yang belum berkahwin adalah sebanyak 32.2%. Bagi status perkahwinan duda, janda dan bercerai adalah sebanyak 29.3%. Dan bagi status berkahwin ada 27.5%. Seterusnya adalah dari segi negeri. Yang pertama ada negeri Sabah iaitu sebanyak 42.9%. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebanyak 39.8% dan Kelantan adalah sebanyak 39.1%. Okay. Laporan telah memperlihatkan peningkatan yang ketara iaitu pada tahun 1996 ia telah mencatat hanya 10.7% dan kemudiannya telah meningkat sebanyak 29.2% pada tahun 2015. Seterusnya untuk 1.2 iaitu penyertaan masalah. Pengetahuan yang cetek berkaitan kemurungan merupakan salah satu faktor dalam tindakan awal untuk memberi diagnosis awal, merawat dan mencegah daripada keadaan bertambah teruk atau melibatkan kematian. Ini merupakan cabaran yang membawa kepada pemahaman dan pengetahuan tentang kemurungan. Seterusnya, untuk tujuan kajian pula, tahap pengetahuan adalah komponen yang penting untuk menangani masalah kemurungan. Oleh yang demikian, matlamat utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap pengetahuan berkaitan kemurungan dalam kalangan pelajar IPTS. Hasil daripada kajian ini boleh digunakan untuk berbagai agensi untuk meningkatkan pengetahuan kepada para pelajar. Okey, seterusnya adalah hipotesis. Hipotesis nol iaitu tahap pengetahuan tidak mempunyai kaitan dengan peningkatan kemurungan. Untuk hipotesis alternatif pula, tahap pengetahuan mempunyai kaitan dengan peningkatan kemurungan. Okey, persoalan kajian ataupun kepentingan kajian. Hasil dari kajian ini boleh digunakan oleh pelbagai agensi untuk meningkatkan pengetahuan kepada para pelajar IPTS dalam mengenal pasti kemurungan. Okey, sorotan literature. Iaitu senarai sorotannya adalah yang pertama, terdapat 5 sorotan. Yang pertama, kemurungan dalam kalangan pelajar kolej akibat pandemik COVID-19. Yang kedua, isu kemurungan dalam kalangan pelajar di Malaysia. Yang ketiga, perbezaan jantina dalam masalah kemurungan. Yang keempat, tekanan akademik, kebimbangan dan kemurungan di kalangan pelajar kolej. Dan yang terakhir, pemalsuhan jenayah cubaan bunuh diri dalam kalangan pelajar kolej di bawah Seksyen 309 Kanun Keseksaan. Untuk analisis sorotan literature yang pertama ialah kemurungan dalam kalangan pelajar kolej akibat pandemik COVID-19.
Pengenalan, semasa pandemik COVID-19, pelajar berasa bosan di rumah, tidak memahami bahan secara optimum, keliru dengan kaedah pembelajaran dalam talian dan merasakan kebolehan dan grade mereka menurun secara mendadak. Reka bentuk kajian. Kajian ini menggunakan kajian rentas. Populasi kajian pelajar kolej di Apple Dharma Wacana. Untuk sampel kajian, saya menggunakan 147 orang. Instrumen kajian menggunakan kajian rentas, prosedur pengumpulan data, soal selidik, prosedur penganalisis data, kajian kuantitatif, perbincangan keputusan menunjukkan bahawa 21.1% pelajar mengalami kemurungan ringan, manakala 17% pelajar mengalami kemurungan sederhana dan 3.4% mengalami kemurungan yang teruk. Analisis sorotan literatur yang kedua, isu kemurungan dalam kalangan pelajar di Malaysia. Pengenalan, kemurungan merupakan penyakit emosi yang semakin serius dalam kalangan remaja masa kini yang kebanyakannya melibatkan pelajar sekolah. Keadaan ini amat membimbangkan apabila kemurungan pelajar boleh membawa kepada kejadian yang lebih teruk seperti tingkah laku jenayah, masalah sosial dan bunuh diri. Reka bentuk kajian, kajian rentas. Populasi kajian pelajar sekolah menengah di Pulau Pinang Utara, Malaysia. Sampel kajian 3,932 pelajar tingkatan 4. Instrumen kajian menggunakan Google Form. Prosedur penganalisis data menggunakan perisian SPSS 24.0. Perbincangan, keputusan mendapati 72.6% pelajar mengalami kemurungan biasa dan 12.5% pelajar didapati mengalami kemurungan ringan sahaja. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahawa kebanyakan pelajar mengalami kemurungan walaupun pada tahap yang paling rendah. Pelajar perlu diberi perhatian yang sewajarnya termasuk menekankan aspek bimbingan dan kaunseling untuk menjalani kehidupan yang lebih baik pada masa hadapan. Justeru, langkah-langkah pencegahan perlu dirancang secara sistematik. Kajian tentang keperluan modul intervensi kaunseling perlu dilaksanakan untuk membantu mengurangkan kemurungan pelajar sekolah. Seterusnya, analisis sorotan literatur yang ketiga adalah mengenai perbezaan jadinya dalam masalah kemurungan. Jadi dalam pengenalan, menurut Ross et al. 2018, ramai sarjana mendapati wanita mencatatkan prevalence gangguan kemurungan yang paling tinggi berbanding lelaki. Transisi perubahan wanita yang secara semula jadi menimbulkan perbezaan kecenderungan gangguan kemurungan di antara gender iaitu wanita dan lelaki. Namun boleh dikatakan bahawa kemurungan adalah hasil dari proses kognitif, tingkah laku, hormon dan biokimia yang kompleks. Reka bentuk kajian ini menggunakan kajian secara rentas. Populasi kajian di kalangan pelajar remaja sekolah rendah dan menengah. Sampel kajian 547 remaja bertutur bahasa Perancis antara umur 11 tahun dan 18 tahun, iaitu dan 279 perempuan dan 268 lelaki. Instrumen kajian menggunakan soal selidik peristiwa kehidupan, soal selidik harga diri Rosenberg, subskala imej badan bagi soal selidik imej kendiri tawaran dan skala perkembangan pubertal. Prosedur penganalisis data, soal selidik ini diedarkan di sekolah menengah dan juga rendah. Okey, daripada pembincangan, walaupun kanak-kanak lelaki menunjukkan kadar simptom kemurungan yang serupa atau lebih tinggi daripada kanak-kanak perempuan yang sebelum remaja, kanak-kanak perempuan menunjukkan kadar kemurungan yang lebih tinggi berbanding kanak-kanak semasa usia mereka dalam 12 hingga 18. Perubahan akhir balik adalah antara faktor yang menyebabkan kemurungan bagi kanak-kanak perempuan itu. Di samping itu, pemindahan dari sekolah rendah ke sekolah menengah menyebabkan mereka culture shock ataupun kejutan budaya yang boleh menyebabkan kadar gejala kemurungan yang lebih tinggi pada kanak-kanak perempuan berbanding lelaki semasa remaja.
Analisis sorotan literature yang keempat adalah tekanan akademik kebimbangan dan kemurungan di kalangan pelajar kolej. Untuk pengenalan, tekanan dalam kalangan pelajar kolej, sifat mobiliti psikiatrik, masalah emosi dan penyesuaian, masalah psikologi pelajar kolej. Yang kedua, reka bentuk kajian melalui kajian rentas. Populasi kajian dalam semua kalangan pelajar kolej, sampel kajian terdapat 10 hingga 20% populasi pelajar yang mengalami masalah psikologi. Instrumen kajian melalui soal selidik, prosedur penganalisis data melalui seminar dan bengkel untuk pelajar kolej mengenai pelbagai masalah psikologi dan mekanisme mengatasinya. Pembincangan, kertas kerja yang menerangkan secara ringkas penyelidikan yang dijalankan dalam 3 dekad yang lalu, terutamanya berkaitan tekanan, kebimbangan dan kemurungan dalam kalangan pelajar agak tinggi dan menjejaskan kehidupan pelajar. Analisis sorotan literature yang kelima adalah pemangsahan jenayah cubaan bunuh diri dalam kalangan pelajar kolej di bawah Seksyen 309 Kanun Keseksaan. Pengenalan dia, pada era 2020, depresi atau kemurungan merupakan penyakit mental yang telah dikenal pasti sebagai penyakit yang mempunyai peningkatan jumlah penghidap daripada pelbagai kategori umur. Melalui berita-berita yang dikongsi di dada akhbar dan media, terdapat peningkatan bilangan kes cubaan membunuh diri. Kebanyakan yang melakukan cubaan untuk membunuh diri merupakan penghidap yang telah didiagnosiskan oleh pakar psikiatri telah menghidapi penyakit mental seperti depresi. Psikiatri telah menghidapi penyakit mental seperti depresi, bipolar, gangguan stres pasca trauma, PTSD dan gangguan lain. Reka bentuk kajian. Kajian ini menunjukkan kajian rentas. Populasi kajian dalam semua kalangan pelajar di kolej. Sampel kajian terdapat 10% hingga 20% populasi pelajar yang mengalami masalah depresi. Instrumen kajian melalui soal selidik. Prosedur penganalisis data melalui pusat kaunseling pelajar dan menggunakan perisian SPSS B26. Perbincangan. Hasil kajian menunjukkan tahap pengetahuan mengenai pemansuhan jenayah cubaan bunuh diri di bawah Seksyen 309 Kanun Keseksaan tentang depresi atau dikenali sebagai penyakit mental di kalangan pelajar. Artikel ini menganalisa kepentingan seksyen tersebut sama ada dikekalkan, digubal atau dimansuhkan. Kupasan secara mendalam tentang pencegahan depresi turut dibincangkan agar dapat mengurangkan cubaan bunuh diri atau pada satu sudut yang lain turut memberi impak yang besar kepada golongan yang menghidapi penyakit mental yang mana kesan dan akibatnya ramai pelajar bertekad menamatkan nyawa tanpa menyedari atau mengabaikan undang-undang yang menghukum perbuatan tersebut. Baiklah, yang terakhir adalah metodologi, iaitu metodologi kajian yang akan dijalankan oleh pelajar. Yang pertama ialah reka bentuk kajian. Kajian ini melalui kerata rentas ataupun survey. Yang seterusnya populasi kajian, pelajar-pelajar di institusi pengajian tinggi swasta. Seterusnya sampel kajian, iaitu seramai 98 orang pelajar di institusi pengajian tinggi swasta di Malaysia. Seterusnya instrumen kajian menggunakan borang soal selidik yang diedarkan menggunakan Google Form. Seterusnya prosedur pengumpulan data. Kumpulan data diperolehi melalui Google Form yang diedarkan kepada pelajar. Jawapan akan diperolehi setelah pelajar menghantar jawapan. Yang terakhir ialah prosedur penganalisis data, iaitu data dianalisiskan menggunakan perisian SPSS version 26.0. Dan yang terakhir ialah rujukan. Itu sahaja daripada kumpulan saya. Sekian, terima kasih.